تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعة وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها bifakihatan. Kok mana bagi tu tak nak penuh bagi tu. Yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab
wa indahum qasiratut tarfi atrab hadza ma tu'aduna liyaumil hisab inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Apa Rasul tulis je dah tu. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannama yaslawnaha fa bi'sal mihad hadza falyadhuqu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berpuasa Ramadan. Kita ni sudah berada dalam puasa Ramadan lebih kurangnya hari yang ke-11. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan kita di dalam ibadat puasa Ramadan dengan ketidak ada kemalangan apa-apa pun. Jadi alhamdulillah pada pagi Jumaat ini kita masih lagi bersama di dalam majlis ilmu, khususnya di dalam bulan Ramadan. Sangat begitunya kelebihan tidak dikira-kirakan. Nah, jadi buat ibadat dalam bulan puasa ni begitu dia antara berganda lebih bulan yang lain. Sehingga kalau kita buat perkara yang sunat dapat pahala seperti mana buat hak fardu. Dan sekira kalau kita buat fardu, satu fardu je dari bulan Ramadan menepati buat 70 fardu bulan yang lain. Dia dalam arti satu fardu boleh 70. Kama dia satu fardu bulan Ramadan menepati seperti 70 fardu yang lain. Mana tu boleh 700. Satu fardu boleh 700 dari bulan Ramadan. Itu niat terbesarnya begitu. Dengan sebab besar begitu itulah coba Tuhan sangat-sangat kuat, sangat-sangat begitu dalam bulan Ramadan. Tiap-tiap segi. Ya pasal kita ni kata-kata duk tubik dalam mulut ke bila sebut dalam Ramadan ke, dia kata kan, jadi berasa berat kaki tangan nak jatuh. Ikutlah gapo-gapo jadi berasa berat kaki tangan. Khususnya pada keadaan buat ibadat. Dengan sebab itulah kalau kita tahu kata Ramadan ni ialah boleh berganda balasnya, kita tak rasa segar. Lebih lagi pula masalah tutup ilmu besar tak usah tak tahulah. Nah, kerana tutup ilmu ni hak kita belajar bukan hak biasa, hak fardu. Khususnya seperti mana kita mengajar hari ini berkaitan dengan bab di antara aqidah dan berkaitan pula dengan keadaan cara kita puasa. Semua tu dah berkaitan dengan fardu berlaku. Maka satu fardu menepati dapat kita menunaikan fardu bulan lain 70 ganda. Itu dia. Tapi hasil boleh-boleh dalam puasa ni kita jaga yang dekat uzur. Sabit saya bergalak pelajar saya dalam bulan Ramadan jangan luput satu Jumaat pun. Tarawih pun jangan luput. Saya tak luput. Buat 20 tegak jangan luput. Tak ada dah masa ni itu nak berpanggil sebagai nak jabar, nak himbuhkan amalan bulan yang lain. Tuhan sampaikan begitu beri. Sabit kalau kita seru malah kita berdoa lah ke Tuhan. Sabit tu Nabi ajar bentuk doa lah awal-awal bulan Rejab lagi Nabi dok tapih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lepas tu Nabi sebut lagi wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hifzil lisan wa ghaddil basar. Tengok tu. Mintalah pertolongan kepada Tuhan, bagi kita boleh puasa yang sepenuh
boleh kita ibadat qiyamil lail yang sepenuh, boleh kita baca Quran, boleh kita patah di atas bibir mulut, patah di atas mata, pandai pada yang lain. Tengok Nabi sampai ke begitu lalu. Itu dia nah, cukup. Oleh tu di antaranya pengaji kita pada minggu ni, sesudah selesai Allah Taala cerita di antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan diikut tersebut pula di antara cerita Nabi Ibrahim, Ishaq dan lagi pula Yaqub. Apa tu yang kapuh? Padahal di antara anak Nabi Ibrahim ada seorang lagi, iaitu Ismail. Tapi dia kapuh Ismail dengan Ilyas dengan Zulkifli. Dia kapuh di situ. Apa sebab boleh kapuh tiga tu? Kita tengok nah. Oleh itu Tuhan sebut balas ning untuk kita sebagai jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kekuatan di dalam bentuk ibadat. Jadi ada orang hantar klip ke saya. Sudah hantar di situ tu, saya pun hantar bawa hantar lelai kelum dalam mana. Sehingga ada siapa Allah katakan, setelah bapa hantar klip ni kok, saya ni semangat lah ibadat semaya qiyamul lail kata. Ada di antara di India di Temuru. Di Indonesia di Temuru ada satu pondok orang dekat-dekat dengan puluh ribu pun. Dia dalam bulan puasa, dia pakat dengan budak, dia tak akan cuti, tak akan balik budak duduk dalam pondok. Sehingga dia buat show, dia katanya kita membagikan halqah, dia tempat luah. Lagu mana orang nak semaya ambil lepas maghrib buka puasa sudah berehat tak klik dah. Tak klik mana duk buat dengan siapa 30 juzuk semalam ni. Ambil lepas maghrib sampai ke subuh, barulah sampai ke masuk makan sahur cukup 30 juzuk satu halqah. Satu halqah 15 juzuk. Satu halqah di antara 7. Satu halqah 5, satu halqah sejus. Satu halqah tu buat orang panggil sekadai-kadai dia bahagi. Allah, saya tengok di situ masya-Allah kuatnya. Dak dia, tapi kita ni suka ibadat cepat sudah, cepat habis, kita balas tu. Kalau tengok amalan dia tu semalam amalan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dan sahabat amalan dulu. Lagu tu lah. Sabit itulah nak ayat kita ni seboleh-boleh kita tegak. Tegak. Ni setelah di antaranya orang kota 45 tu ke 45 minit kita pun dah. Tapi setengah-setengah orang jawab sepengah masa Nabi dulu, jawab di sejid 45 boleh berapa rakaat, ikut tambah rumah lagi. Balas itulah comel sekali, tapi tak ada arah. Ya kita pesen duk labuk pesen ni kebiasaan kita balas dia lekat tabiat. Oleh tu bila kita dengar kisah yang Allah tak nak sebut khususnya iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub ni apa di antaranya? Katanya Allah Taala wal ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Tengok dulu makna sepitah lalu. Kata dan sebut olehmu, dia kata piamu tu klik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut gapo akan segala hamba kami. Tengok dia mengaku hamba nah tu. Tuhan sedih mengaku hamba dia. Tuhan mengaku tak ada apa dah tu. Dia Tuhan mengaku dia tu orang jadi hamba dia, hebat lah. Siapa dia hamba dia? Nabi Ibrahim. Tu sorry. Dan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Dan Nabi Yaqub anak bagi Nabi Ishaq.
Dan Tuhan buat janji dah, Tuhan kata tak akan mati Siti Sarah, tak akan mati Nabi Ibrahim setelah ia dapat cucu nama Yaqub. Kemudian keturunan Ishak Yaqub ni mari para keturunan puak-puak Bani Israel. Maka keturunan mereka itulah para nabi ni lah kebanyakan hak jadi rasul dan pun hak jadi nabi. Adapun keturunan pihak Arab tu Nabi Ismail sampai bagi suku tu. Jadi Nabi Ismail keturunan Arab. Maka hak tu tak ada banyak mana di Nabi Rasul. Tu dia. Kemudian segala hamba kami mana yang mempunyai kekuatan ibadat. Tu dia. Nak ayat Ibrahim kuat ibadat, Nabi Yaqub kuat ibadat, Nabi siapa lagi? Nabi Ishaq pun kuat ibadat juga. Siapa begitu lalu? Dan penglihatan jalan agama Allah dan orang yang sangat terang dan nyata pihak agama Allah. Kuat jalan lain tak nampak langsung. Asabit Nabi Ibrahim ni kalau tengok sejarah dia tu bukan dia. Sehingga digelar Khalilullah. Setelah dia sebut-sebut di atas langit kata Khalilullah tu kan. Jadi para malaikat Jibril, Mikail, Israfil tu setengah tepat orang. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, pak orang kedeban ni. Iya katanya, Tuhan ada sebut-sebut bergelar Khalil. Nabi kita gelar Habibullah. Tapi Nabi Ibrahim gelar Khalilullah. Maka nak panggil Khalil makna kekasih Allah. Nak gelar ni sifat Khalil ni ialah melalui usaha dan tebang dan kacau ibadat. Dah sama tu. Jadi sebagai Nabi Ibrahim usaha begitu kuat ibadat, dia boleh pangkat Khalil dia. Dengan sebab begitulah para malaikat pak orang tadi dia berasa ajib. Apa begitu lalu kuat setara mana lalu. Setelah tu dia pun cita-cita nak pergi tengok, nak pergi nak pergi rasa tengok. Jadi munasabah. Jadi sungguh munasabah masa tu kaum Nabi Lut melakukan perkara sebelewat. Dosa besar belewat ni. Belewat bahasa kita tanya orang panggil mendatangkan sama-sama jatuh pihak sebelah balik punggung tu. Dia pertama belewat orang panggil. Maka Jibril berasa nak pergi jumpa sambil negeri Sedum lalu kot Palestin dekat sangat Nabi Ibrahim. Lalu kot tu tiba-tiba Tuhan kata, ya kata Jibril, nah serta di antara pertolongan kamu minta dibinasa kaum Nabi Lut. Sambil nak pergi ke negeri Sedum, lalu ke Palestin, lalu ke negeri Nabi Ibrahim. Setelah tu Tuhan kata bila sambil lalu dah tegak royak khabar baik kepada Nabi Ibrahim kata dia akan dapat anak dengan Siti Sarah. Padahal di antara berdua ni itu beberapa tahun berdoa kepada Allah untuk mendapatkan anak, dia tak bagi pun. Tengok tu. Sehingga umur Nabi Ibrahim 125, Siti Sarah 95, tak boleh anak lagi. Tapi dalam hati dia tak akan putus asa berdoa seboleh berdoa. Sebenarnya tu berdoa besar. Berdoa. Setelah tu jadi Nabi Ibrahim tu dia kata dia biasa Nabi Ibrahim ni dia tak akan makan mereka jenis berideh. Dia tak akan seorang. Kalau tetamu tak emah dia tak akan. Biasa tetamu dia mari, tetamu mari. Kamar dia tu hybrid tetamu tak silap saya dah. Seminggu. Dia pun setelah cukup seminggu Tuhan dapat dalam hati Nabi Ibrahim berasa nak sembelih anak kambing. Sembelih anak kambing dengan Siti Sarah dia dah. Sudah tu panggil-panggil sipir taruhlah tempat. Ni jadi. Lepas tu nya mari pak orang ni Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Mari kedatangan rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sambut dah tetamu rupa janguk ke apa hajak masuk dalam rumah. Ibrahim kata,
Setelah tengok tetamu dia, terima kasih, tersyukur ke Tuhan. Dia kata, dia kata ini hikmat. Boleh Tuhan tak mendatang kata tamu maruk ke pelik, tak pasal tengok ngau rupa janguk ngau besar cukup siap ni. Mari ajak masuk dalam. Ajak masuk dalam tu kak. Kecek lebih kurang tu kak. Ibrahim selalu orang yang termujur, saya tak makan apa lagi. Boleh kita makan sekali berserta, akik satu ekor anak ekor kami tak jadi beridai di situ. Nabi Ibrahim selalu selakanlah. Jibril tanya, kata nak makan kena baca apa hati? Ibrahim kata, saya ni tak akan makan malaikat saya tasbih dan zikir dulu. Hak ni tak silap saya, hak kita duduk baca selepas sembahyang 4 rakaat ni. Mana subuhun kudu subhanal ma'bud, subhanal mawjud, subhanal alladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Setengah kata tasbih Nabi Ibrahim. Saya buat tu. Diberi kata balah tu sampai begitu lalu pun. Nabi Ibrahim duk suruh paksa makan. Akhir dia jawab, maaf, saya tak akan boleh makan minum. Saya bukan rajin makan minum. Kejut Nabi Ibrahim. Oleh tu, saya para malaikat. Masya Allah. Nah, sudah tu tu. Ya apa Nabi Ibrahim tak mari buat apanya? Maaf nah. Saya mari nak pergi mutuh rakyat kan Nabi Lut. Nabi Ibrahim beri tak sah lah. Ia orang negeri sepik. Orang rakyat tak ramai. Mutuh apanya? Jibril jawab, bukan kerja saya. Hendak arah Tuhan. Arah Tuhan surat balas tu. Ibrahim minta tak boleh minta pun tak boleh dah. Dia kata kerana arah Tuhan. Lepas tu sambil dah saya mari ni khabar baik ni. Gapo Tuhan suruh hamba royak kata Siti Sarah nak boleh anak. Siti Sarah dah dengar di pintu. Jaga betina balas tu dengan mayat tengok dok piti dengar di pintu tabiat ke betinanya balas tu. Sabik kalau orang mayat dah kecek sulit-sulit tina je dengar. Siti Sarah pun kata nak boleh jadi ko amor ni umur 95 dah. Hak ni Jibril kata ni kerja Tuhan. Tu dia. Tu. Oleh tu tempat nak erti kata kana tu. Nabi Ibrahim sangat kuat ibadat. Sehingga siapa di atas masa Nabi Daud cita-cita nak boleh pekat seperti mana Nabi Ibrahim. Tu dia kata tak boleh demo. Tengok para nabi balas tu. Mana orang dulu dia dengar kisah hak orang kuat ibadat dia nak jadi peset tu. Kita ni tak sedengar pun kalau betul kan yang betul ibadat betul buat baik. Kalau peset benar dunia nyecer juga. Ni tabiat kita manusia balas tu lah. Tak ada nak ayat. Tu cerita deh. Setelah tu Nabi Ibrahim pun dapat anaknya Ishaq dengan Siti Sarah. Dan Ishaq pun boleh anak pula nama Yaqub. Maka Nabi Yaqub boleh anak pula paling jangok sekali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ialah cicit bagi Nabi Ibrahim dengan melalui Siti Sarah dan Nabi Ishaq. Dan Nabi Yaqub ni Yaqub boleh anak yang paling jangok hebat jadi masyhur kata Nabi Yusuf. Maka Nabi Yaqub ni dengan siapa di atas lapuk mata teriak ingat ke Nabi Yusuf ni. Kisah tu sedap dah. Kemudian balas mananya dia katanya inna akhlasnahum bi khalisati zikraddar. Sebabnya sebab apa boleh sebut dengan sebab bahawa kami jadi akan mereka itu Ibrahim, Ishaq, Yaqub ni suci hati bagi kami. Lagu mana? Jadi Tuhan menjadi orang ni senang hati. Dia kata tengok dia ada hati ko. Coba tengok. Ini salah satu daripada ayat mutasyabihat. Jadi Tuhan ada hati ko. Gapan kan ada hati
Dengan makna rano menyebab di antara kami ni. Nah, bila suci hati kasih dia panggil. Kasih pun sifat hati juga dengan maknanya Tuhan tu memberi nikmat yang besar-besar bagi Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub dan Nabi Ishaq. Sabit tali yang jadi rasul banyak tu. Dia kena tahu ibadah tu. Lagu mana bersih dengan satu perkara yang suci, iaitu ingat negeri akhirat dan kerja amalan bagi negeri akhirat. Apa nak ayat? Jadi di antara para penapi 3 orang ni, kehidupan dia tu sehari-hari duduk ingat ke akhirat, buat apa saja ke akhirat, tak ada itu ini dah. Sabit tu coba Nabi Ibrahim boleh buat habis tu. Coba perkara yang lain tak boleh buat, dia boleh buat. Pasal dia ternampak kekuatan dengan amalan dia dan dengan keimanan dia ialah nampak ke akhirat sangat-sangat. Ni nak royak kata bersabit ambur sebut ni. Kamana kita bila coba sikit banyak, kita bahasa ringgit lalu email kita. Bila coba rebeh email, banyak nak rebeh email kita ni. Coba sikit email rebeh. Faham tapung semula pula. Allah, kita negak balas tu lah orang panggil dhaif nipisnya email. Sabit kita pada akhir zaman tak timbul pelat-pelat. Ya email kita nipis, mudah cari, mudah rebeh. Rebeh mudah tapung tak apa, dah rebeh dah payah tapung lah. Nak jahit pun payah. Mudah. Tu dia. Nah, lebih lagi pula dicoba dengan keadaan tiba penyakit yang agak kata begitu. Ya penyakit ni tu ada demo coret mari hantar ke saya ni masa tahun 2464. Lepas penyakit ada timbul ni tahun 2464. Lah ni 2500 dah. Ada siap lah kedah. Tapi masa tu penyakit ni diperiksa patah katuk mata sepuluh tu lah, katuk ngangak mek ni. Tapi masa tu digelar tu penyakit kaiwat yai. Sebut lagu tu tak takut lah mana. Dia letak nama COVID sekal, takut lah. Tu kalau tak nama penyakit bukit budo besar lagi tu. Ya sangat kaiwat yai tu lah. Bila ya kaiwat yai termin lama-lama sampai ketua kata ingat nah, bomo dulu bila kita penyakit demi sembuh, ia suruh pergi periksa cepat-cepat bomo dah. Ia takut serta cek kaiwat dia payah hengo. Sebab kalau jadi jelepung payah tu ya. Tapi bila sebut kaiwat dia baby kata takut. Bo COVID corona takutlah dah. Dia usik ya supaya tepung roti Eric Caspero. Gila dah apa roti tu ya. Ya kita bubuh jiho jadi lalu coba teratak nama. 10 lucing biasa tak apa coba lucing kambora jadi dah. Ya kita yang gila ke nama. Usik dengan nama, ugut dengan nama, takut lalu dah. Tak ada ya? Tu dia. Patut padahal saya nak betul-betul. Semenjak daripada penyakit ni, hak ada khabar kata mati tak ada banyak alih. Usik saja. Tak apa orang mati. Hak mati kau dek kat umur tua-tua. Umur 60, 70 ya tak pun tak. Itu je. Werun sepuluh kita ni tak ada orang no. Habis budak tak kena. 15, 16 tak ada kena. Hak kena umur 80, 90, 70. Hak tak orang dah. Tapi bila penyakit ni, bila dia kena sabit negeri pada sangat, ya bila negeri tu jatuh ya peramu fok dia. Tu ya peramu fok dia sampai ke ringgit fok kita nak ibadat semaya tak boleh. Yalah. Sebenarnya bila kata negeri Malaysia corona jatuh. Dia kaji amat tinok sangat tu dia panggil radap car, radap low penyakit ni. Lepas tu serta nak jual ubat tu, nak jual itu tu, jual apa dah? jual vaksin. Tapi saya ada ayat lah bini jadi doktor. Di Malaysia lah, Malaysia ni. Yang pergi ke saya ni ayat dia perlu orang penak orang katuk. Bini dia tu kerja tiap-tiap kerja dia kena cocok.
Bini yang sehat dak pak cocok vaksin ni kat lon ni blok darah beku le kepala. Jadi sakit uah pinggir. Tak ada duk tak katil lah ni. Kena vaksin ni. Tu dia. Tu berat sampai baby tak say. Tak say. Tak say. Tapi payah nak oyak buat ni. Kecep tu lagu tu lah dah. Gitulah. Hak tu sebagai nak oyak hak zuhir, tapi kita ni ya puyo dah kita pegang bahawa saya benda apa perkara ni ialah buku hakikat nak kecek lah hakikat tu kecek luar. Ni kata Allah tak yakin tu hal ke dia mau jangan kecek tu. Sabik orang ambil hakikat kecek luar balah luar. Hakikat lah hati kita zuhir kecek cara zuhir. Tu hal kecek zuhir semua. Nah, bila penyakit ni keadaan biasanya penyakit gerebok, penyakit pesing dia atas jerakit, mudah jerakit, mana kok nak hidup. Kerana bila jadi kat hidung ni golek ke mudah hidung itu lembut, kaisha masuk ke otak ni. Semua penyakit pesing ni berlaku sebab anak mudah baby ni derah ekor ni. Bila masuk penyakit seperti mana melalui masa berlaku di Nabi Daud. Masuk kau ni nak masuk orang lain tak boleh dah. Saya kata mung pisah tak ibu kumir ke hidung. Hak tu masuk di buruk ke apa tu masuk kat tu sabit so kata mek tu. Sebagai betina tak apa molek dah pakai kelubung bakuk mata lu dah somil dah doktor betina. Tu kita pun seperti dah kata mata roti semua ni. Tu jatuh pun muka putih sini tak ada katuk pun dah. Ada semaya boleh tak katuk sekarang ni. Dah semaya katuk kat ni buat dahil kat ni potas suku maya. Ada apa ni betul hidungnya tak jakit. Lepas tu bila megani dia pun sampat mari panggil. Hasabit tu di antaranya ada orang duk cara warna po operation ni kata ana. Learning kalau benda mari kok bakok kok mana melalui operation ni benda hak siapa tak seru ambil sapu masuk rumah lagi suruh jabi suku tak luar 44 je masuk ya bimbel takut lekat sana no mari ni demo buat kecek tak anda kata kan covid rumah tak operation ni nyata kau tu perak demo kecek ni khobar berkecek ni hak sebenar nak kata kan nak kata bila melalui di antara tempat seperti makna melalui di bergoro so operation ni siapa bergoro di goro ada penyakit kamar di sapu lekat ke itu bila siapa di rumah dia kata tak sawak-sawak lagi lah kita becek suku dulu bubuh di dalam dia ambil 24 je ataupun ambil kacira sembuh dia kata dia beringat dia kata balah tu kerana penyakit mudah manja penyakit ni ke asabit tu khajat ayah bimbel sangat tu dia ya pas kita duk mari baca kata kan tak yakin ke Tuhan ko semua penyakit Tuhan berlaku ya tak yakin berlaku tapi cara berkecek dalam kecek balas tu lah hati dok cu apa jihol hati kat orangnya yang kita kecek mulut ya orang hakikat tak berkecek balas tu tapi kita kena ingat kata rano ada tak sebut dalam Quran ada kata dah lan yusibana illa ma kataballah atau pergi kejap molek kata lan yusibana sesungguhnya selagi tak akan mengena akan nafak kita malaikat berkara tu sudah catat lauhul mahfuz sedia kala mari dah kata risi nama Fulan bin Fulan akan kena muka tu si Fulan bin Fulan akan berdapat duit hari tu mana apa berkara dia sudah catat sedia kala mari dah zaman dia bila catat tadi dia tubik dua catat hak terima hapuh catat hak tak terima hapuh hak tu dia panggil ada qadha muallaq qadha mubram qadha muallaq lagu mana orang ni orang si nama ti'millah ni kalau dia tak pakai mic ataupun dia kejemuk Muhammad dia akan lekat khu lekat kali dia break tak lekat hak tu panggil muallaq sabit tu kita nak kecek cara muallaq dah ni bila gatun dah kena lagi gi mubram dah ini kecek balah tu ni dak mubram dah bau letak pecah belah dah hak ni jadi belaga ni hak ni baba kita sepanjang dak atas kan banyak dah timbul lagu ni tu balah tu ni balah ni tu balah tu balah balah tu orang pesen ni tak boleh buat lagu ni tengok hak tu bah hakikat
Bah hakikat kecil sulit-sulit jadi tak lepas hanya kita royak utimir dua belah. Tapi payah bo kita kecak belah ni dia masuk dah hajat kata belah tu pula. Tok guru tu masuk dah hajat takut tu pula dah. Dia tak payah nak kecak lah dia tak pandai. Orang bila kecak betul zuhir masa Sayyidina Umar lagi dah berlaku balah ni. Tu dia habis. Tu dia dah. Habis tu dia. Tu mana dan kata dia dan bahawasa mereka itu Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ishak ni pada sisi kami daripada jumlah segala orang yang pilihan yang baik. Tu sendiri mengaku. Tak kata kerana 3 orang tadi tu masuk dalam amor kelah pisik dah. Dengan mana kalau kamu nak ambil contoh di segi ibadat, di segi gapo, tirulah 3 orang tu. Taruh aku pilih kelas mulai dah. Aku coba kuat begitulah dia tak akan begitu pun pada ibadat ke Tuhan. Dah tegak di situ. Tengok Nabi Ibrahim tu. Siapakah bukan dia? Nah, dia siapakah dia sobat tahu kelebihan balas mana ke dia. Kita pun seperti lah. Penting sekali apa perkara hak Tuhan coba kita saya nak akid pekat kita sekira kita pandai, dia panggil pandai jaga, pandai berkira, pandai duduk. Kecap betul sobar lah kecap betulnya. Tu besar di situ. Habis cukup di situ dah. Kata dua kur Ismail wal Yasa' wa Dzal Kifli. Dan sebut olehmu ini ya Muhammad akan Nabi Ismail dan Nabi Yasa dan Dzal Kifli. Kata namu Bashar anak Nabi Ayub. Kok tu ataupun anak bapak penakih Al-Yasa. Ikhtilah orang panggil ulama pada jadi nabi Zulkifli ni. Zulkifli ni khilaf. Nabi Zulkifli ni khilaf. Setengah katanya Zulkifli anak Nabi Ayub. Ataupun anak bapak penakih Al-Yasa. Zulkifli ni khilaf. Ikhtilaf ulama pada nabinya. Kata ke iyo Zulkifli ni tersanggup dua apa ni? Apa tu? Sanggup dah. Sanggup 200 nabi-nabi lari kepadanya pada Zulkifli. Allah tengok gak daripada bunuh. Payah orang dah. Tapi Nabi Zulkifli ni khilaf. Tu dia nah. Dia ni. Setengah kata Nabi, setengah katanya ada khilaf lah tu. Waktu sabit dia kata khilaf ulama pada nabinya. Kata ki dia ni orang yang tuju sanggup 200 nabi hak lari kepadanya pada Zulkifli. Seperti ni tu lah. Seperti saya dah tengok kebik mata kat saya pun setelah pamar berlaku tu lari masuk negeri Siak. Negeri Siak tak wanita sanggup. Dan itu berwira. Jadi makna tu gitulah. Tapi nak royak kata dia ni sanggup para nabi kat 200 orang lari duk sama dia orang nak bunuh. Tengok para nabi kan nak bunuh lagi. Dia sanggup cara. Tengok ni cuba tengok sabit disebut-sebut dalam Quran dia kata rela orang panggil penepis dan penjamin tubuh dia. Dan kata qi sanggup puasa siang semaya malam. Allah tengok sanggup nak puasa siang hari nak ibadat malam. Tengok dia. Dan menghukum antara manusia dan jangan marah. Tengok dia kerja dia hukum manusia, lepas tu buku murah marah ya dak ni Zulkifli. Tu dia. Oleh tu kata ni wa kullum minal akhyar. Kalau kira mai begini Ismail ni kuat benar coba dia. Tua mau putih lagi pandai berkira dah. Dia Ismail anak Nabi Ibrahim. Sehingga-hingga di antaranya Nabi Ibrahim teh mimpi ke dia. Dia kata inni ra'a fil manam anni azbahak.
Ia kata kawan mimpi di antara tidur malam suruh aku sembelih engkau Ismail. Tapi sebelum pada tu Nabi Ibrahim dak makan nasi tak lalu dah. Di mana dia dak nak ke anak bi berapa lama dak berdoa ke Tuhan. Boy dapat anak jatuh dengan comel dengan janguk pergi Allah hebat dengan kasih kerja sekali kasih. Tuhan coba sus sembelih pula. Coba tengok. Coba tafati tengok. Untuk nak reti kerana Tuhan dia tak coba kita, dia coba agak kata cut hak kita tu tepat butir kita lemah mana. Bahasa saya kata kan Allah mai tutsab. Nak sejak sing ti cut on cut doi hak kita. Tak buat tu. Tapi kalau dia punah, kalau dia tak orang tu mau ya dah. Mana seperti Syekh Mustafa ni, dia sangat-sangat dia ni duk nak dah hati dia tu ialah kebun diri. Tak coba tu Fatimah lah. Buah bunga dia tu go, ia kecek ramai dah buah sapa dah. Orang pun duk kecek dah. Bepa ni go kebun dia Allah Taala ni tak ada dah. Ia pun sedap dah dengan kat we ya tu Allah kini tak ada apa dah. Bagi Mekah pula ni. Boleh ni kat 2 juta ni. Roh hujan mari beralu habis tu Pak Adi. Coba. Tak tu. Dia tahu apa dah. Lepas tu pernah berlaku dulu senyum itu buku rokok. Rokok dia dengan comel molek lah. Kuning orang-orang habis dah. Bayar sekerik. Dia pun kecek sedap lagi kedai kopi lepas dia mana cerita lah tu. Lepas mari dah. Lepas tu gerak hujan mari dengan tak suka-suka pecah habis. Dia bagi tu nak bertaking dengan Tuhan selalu. Dan lepas nak senti balas tu. Sebab tu kat orang duk menego naik. Pop, kita coba di situ. Mana Tuhan tak akan coba malaikat tepat hak kita berasa lemah mana. Sampai kita kena faham, dia kita faham tak ada apa halu. Tengok ni, duk bi berapa lama Senin mari dah masuk 3 hari puasa pak grebok mari dia hantar penyakit royak khabar di menara 500 lebih di situ di Taning. Tak amal no Taning tak ada. Taning tak amali. Ada tahu khabar kata di petani ni hak ada nyelimo tu 3 orang hak mau pita besar di tani tu 3 orang ya. Tak amal tani ni. Itu ya kira mau klik sana ya no. Mau dekat sana no. Di menara ni kuat sangat. Tak tahulah balas mana tu. Coba balas tu pas kita puyuh. Pas bila terhelah kata suat sejik. Apa tak buat di rumah? Malah Tahu dah dari rumah. Mata dah kawan di rumah. Dah kawan. Mana pergi sejik bukan kerana ibadat sangat ada benda lain. Buat rumah pakat dengan anak bini. Alah. Tahu dah kawan apa? Sejik tak buat. Apa dah sejik? Buku semaya bukan tersejik mana. Lah hotel pun boleh. Ini saya tu biar mata perak-perak dah sah budak ni budak sawa sedap. Ya hafiz ngaji pandai. Sebelum dia kena jemput tahan tegak di Malaysia ada padah ya. Bawa jemput tahan sudah kena tegak. Kiyok ke tengok suruh sedap. Jadi tak email dah dapat tahan. Atas gambar penuh ramah apa budak ya. Tu boleh buat di tahan tu. Boleh buat lah. Sedap dah buat legok tu. Buat di rumah berapa buat tak semaya. Tahu buat dana. Memang tak sah buat dana. Sejik. Pak kita tak apa lagi dah. Pak kita tak apa. Kok naro tu buat di rumah mana. Seperti email lah ni dia tak sepadah rasa sedap. Padah dengan focuk dia boleh 10 orang dah rumah kata lu. Pas bila lagi nak hidup dalam rumah. Tak kata kan? Ni dak. Mana lagi sejik kena ramah. Buat kerana ramah. Tengok bukit ikhlas seperti mana 3 orang ni dak. Tak kata orang lari kita buat di sini. Orang lari kita buat di sini makna kita kerajaan ia ada hak kerana masjid hak ia tak tabian hak iyo. Hak dia. Sebab batas kan. Atas batas hak dia. Nak lalu kereta atas batas luangku ni kena ada di antaranya benda kemudah ruksah dia panggil lesen. Dia panggil apa? Backup key tu. Tapi Ustaz Zahar kata tak saya pakai key bawa dah hotel. Ulah kereta kat hotel tu. Kita pergi situ. Hak dia turut dia. Supaya nak masuk dalam kedai turut dia. Hak dia. Yang mana ada mustahak bagi orang kereta, dia boleh.
Supaya dia hantar babo dalam bilik pondok babo dah hak babo lah kata akhir jangan dah. Jangan semai pondok dah. Pada bilik semai pondok dosa kan tak. Tapi pun murih. Semai pondok berkodeh. Murih. Pada orang kata tu ke semaya murih. Hai bukan murih betul semaya. Semaya nak murih nak buruh betul tak kena dengan tepat. Hak kita kan. Apa dah supaya bola lagi hantar pakai kita ingat nah kena pakat jemaah sini. Jemaah sejik kita renung. Padahal murih kan. Kalau lebih sejik tak boleh undang kita. Hak kita. Hak kita boleh nak berik ya. Apa dah kita? Supaya masalah rumah apa dia mau mari. Dia mau lari saya masuk. Hak apa nak kata kupik apa. Hak orang. Hak iya ikut iya. Ha gitu. Apa dah apa? Ya pada tepat di situ. Tapi tengok pula kalau sejak diri tak pakai langsung sudah. Gimana kana ramah, macam kana ramah ya. Bukan kana email dak kana ramah. Kana tak email sedap, kana tak email muda, kana tu tak jadi berlaku tu. Masalah hak Nabi suruhnya mangkama iman wahtisaban. Bukan koma kerana sedap email kana ramah mecai. Hadis man qama imanan wahtisaban. Cuba kita tengok Habib Umar kita semaya. Sejuk-sejuk malam ni dia baca. Dia baca biasa. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi muttaqin. Dia baca pak setok. Baca biasa dia. Oh pesan ni lepas tu tua saya apa tengok sahabat sobat 3 4 mujizat pun. Mana bacanya ya ayyuhalladzina tak pakai mak dia baca biasa bak setok yo guk nal azab itu takut kan ada dia baca macam dulu kan main dia bacanya ya ayyuhal tu siapa kan cerah tak sudah dia baca lagu tu hatta sini sampai bahan ni hak ni dah lah kita ada cerita tu Imam Nawawi Ismail Khatab tu dia baca biasa ana kuliah al-kafirun la aku nak tambala antum amna din hukum waliyadin macam situ kan itu Ismail apa tu gojuh pak jus Ismail main dak baca tarik ria gitu kan bukan dia dah supaya di Indonesia yang maya tersejuk baca gitu ya tinggal di atas makna tu baca yang cepat tapi ikhfa ke apa tu cukup lah balas tu pendek kata balas ning saya ni coba Tuhan balas mana pun kita jangan duk dia lemah dengan dia. Tak ada ikut sejik kita buat di rumah. Anak keluarga kita tak ada kan dengan anak bini kita. Nampak para? Buat dengan bini kita, dengan anak kita. Gia-gia. Setengah tu anak tak boleh buat di sini. Tapi kita kerana gemar nak cu. Hatta ramah sejik ni, ramah sejik kun. Nak balas tu. Duk cari ramah galah dah tu. Tak ada kan nak rakyat, nak kecek payah lah ni. Cari suka-suka lah balas tu lah. Ya kita tak ada apa balas mana pun kita imanan wahtisaban. Hak tu besar dia tu ada sahih. Bab puasa Nabi cak muhur pula dah man shoma ramadan imanan wahtisaban. Bo jaga ibadat mangko matang menak ibadat dua supo Nabi boh. Pasal sebab tu lah Nabi sebut boh lagu tu Nabi tengok para sahabat Nabi. Setelah Nabi naik semaya, nampak Nabi sudah terawih, Nabi tak ada suruh. Tak suruh. Sudah dah puasa dan semaya Isya sudah Nabi bangun semaya. Sobat tengok, Rasulullah semaya gapo? Semaya ratik Semaya. Makhluk duk royak. Dia mau tak pergi masjid Nabawi semalam. Ya tengok Rasulullah semaya nak Allah tak buti tak kelek. Nak ketik Hak tu pakak beribu penuh Nabi tengok paling belakang 3 malam. Allah. Ramah. Nampak kuat ni sahabat aku ni. Nabi tak pergi malam 3 yang ke-4 tak pergi. Tak tubik Nabi dak umur Nabi sepeda umur. Tak tubik dak Nabi. Nabi jenguk itu nata tengok ramah dak subuh. Malam 3 ke-4 Nabi tubik. Gapo dak ramah semalam dia kata pakak nak semaya tu Rasulullah dia kata. Maana Rasulullah tak aku bime. Buat apa? Nampak pok dia mun kuat berdoa kasih sangat kau ibadat ni. Aku takut terpu wajib semeknya mulai daripada puasa tak keboh. Tu sebab Nabi. Tu Nabi saya takut dia wajib. Sekali waktu tu ya. Tu je lah.
Sampai tu cubit 5 waktu tu je. Tu asas sebabnya balah tu. Kena tak payah dah. Apa dah kata? Tu hikmah. Pas kita lah ni sejik kerana bergema. Pas tengah orang tu molek juga. Pisah cara lawa gaji semua tu cara tu imih sedak-sedak. Bayar bukan sikit nah. Bayar tak apalah. 30,000 apa? Nak heret kapung pakat semaya. Hajah-hajar dulu comel, lepas tu kau asuh ya lah. Comel balah tu. Tu comel. Di rumah apa? Tak molek dah. Comel. Molek. Habis tu dah habis kata dia balah tu. Kita pun kena gemar ke ibadat. Nah, coba tu biarlah. Kata dia wa kullum minal akhyar, dan bermula tiap sekalian daripada Nabi Nabi Daud sampai di sini semua ni lah daripada jumlah orang yang baik pilihan Allah. Dia kata semua tu hak Tuhan telah pilih belaka. Lepas tu Tuhan cak buhu pula dah. Hadza zikrun, ini sebutan kepuja yang baik bagi mereka itu segala nabi-nabi di dalam dunia. Tengok Tuhan sebut molek dah. Supaya kita tak sebut orang molek-molek, nak sebut di antara para alim ulama tok guru ni supaya mereka sebut atau tekak mulah ni ada mulah abadi ni kau bak semayang-mayang ni puas hati sungguh tak khen nak masuk. Bila ke 9 lah buat lagi pula di antara orang pun tegak dengan dia dulu. Serta pula di rumah-rumah tu tak boleh ada tia layar atau rotak. Dia dulu dah murih bodai dah. Murih nama kita dulu. Tu dia. Mana boleh sebut baik-baik. Katanya wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Ni semua umum. Katanya dan bahawa bagi segala orang yang takut Allah sebaik tempat kembali ke akhirat. Tak ada dohku. Bila kita orang takut ke Tuhan, apa takut ke Tuhan? Junjung perintah Allah, patai lari Tuhan. Mana tu? Sebut kata takut ke Tuhan dengan makna junjung perintah Tuhan, patai lari Tuhan. Mana hak Tuhan lari kita patai, hak Tuhan berperintah kita junjung. Orang ni lah sebaik tempat kembali dah akhirat dia. Gapo tempat dia bawi tewayak pula dah. Tempat hak molek bagi orang ni siapa? Jannati adnin mufattahatin. Atau mana jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Ialah syurga jannah adnin tak me payah. Siapa dia jaga junjung perintah Tuhan, patai lari Tuhan, sebab tempat ialah Tuhan jamin nak wis syurga ad. Syurga ad ni mana? Yang dibuka bagi mereka itu apa segala takut Tuhan, segala pintu syurga itu. Satu-satu pintu berapa? 108 utinya pintu. Cuba terfikir siapa digerai dok nak boleh. Tapi kena takut ke Tuhan. Bukan takut ke lain, takut ke Tuhan. Lagi pula takdir adalah bila masuk dalam tu muttaqiina fiha, bersandar sekalian pada dalamnya, dalam syurga adni, di atas dia panggil pelaya-pelaya yang di dalam syurga. Ada pelami-pelaya apa ni? Pelami yang dinding keliling tu duduk menyandar sedak di situ. Kecek bahasa kita kati-kati lah. Duk ada dah tu kati buat menyandar lah tu. Sedak apa? Nyandar sedak apa? Tu dia mana tu hasiat sedia cedek bagi orang tu. Saya tak ada cedek sedia bagi orang kayu ada. Seperti Mustafa ni. Tak ada tu wa inna lil ghani la husnu sabab. Apa la husnu maaf? Tak ada. Sudah tu bapa yad'una fiha bifakihatin kita ada kathiratin wa syarab gitu. Ime payo. Bani kita pergi di antara kedai. Kedai mana? Kecap tu kedai pesen kedai Arab hak pesen tak kisi menyanda atau pergi tepi patah hak pesen kedai menyanda tempat duk menyanda.
Sudah menyana panggil. Dek, mai. 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 Panggil mai. Lepas tu suk darah. Ada rak hadis sebut tu duk menyana sudah tu selalu dah menyeru mereka itu muttaqin padanya pada sergaan ini dengan buah-buah kayu yang banyak. Mari. Hei, buah kayu saning orang tak kebaba saning. Allah tak biasa dengar lagi tak imi payah. Tak imi payah lambat tengok. Di satu tempat dia tunjuk sadi buah. Dia ni kaya, dia. Dia bakar dia ni tak boleh tubik ke mana. Sepahang dia tu umur lebih kurang kat berapa tahun dah? 75 dah umur dia. Lepas tu nama pohon dia tu Nabi apa nama tak tahulah. Buah dia tu sepahang tu buah 900 uti. Tiap-tiap suti recong dah. Buku cong buah nama siap dah nama tu. Suti harga dia 11,000. Suti dia 11,000. Lepas tu orang hak pasang kaya gicong des ramai-ramai sepahang ada tubik suti namanya paya. Namanya raja buah diri dia pahang tu. Buah ngah comel ngah besar. Harga 100,000 suti. Tapi dia nak akeh 100,000 sebutir. Contoh dia kata sebulan boleh ambil. Tidak buka buah satu-satu dah. Tu di situ dah. Sepahang dia boleh 700. Apa? Dia katanya dia bakar tu atas kaji dia. Makan dia tu tubuh bau sedap lagi pulanya umur panjang. Kerana pahang dia tu tak akan mampu lepas mari dah. Mula-mula kita dulu dia kata tamu kata saya royak ke apa ni? Royak hak dia. Dia katanya tak mampu 100 lebih saja pahang. Ayu yun. Lepas tu ia payah. Orang tu saja pergi tu payah lu. Tengoknya makan 100,000 sebutir. Tak teratanya tanya lagi dari sahabat dia bahtah tadi. Lepas tu pahang dia ni dah ku dah. Oh ya wow. Mana kata ya upah dia tak pakai jak naik lah dah. Jak nak pakai buah pakai sokmu. Tengok tak ni payah tu. Hak dunia dia ni. Tapi dalam serga esok kita duk panggil mari buah kayu dan minuman yang lazat mari minum gapo mari sepuluh ni saya dah boleh puji sangat-sangat lepas puasa lepas mari dah kat ngah 10 hari ni Allah sunat. Pas satu mama dia tu makan ni tukar semua. Jadi hari ni tak banyak hari ni tak pakai panggil sidek buat makan ni. Lepas tu air gile saya buat sendiri. Mara dulu nung saya pan air wah timun. Air roti sebekah. Bunga susu ke apa. Allah sejuk. Tu. Lepas tu mara wah timun betik dia mau air. Air roti seruk tu sejuk seru masuk. Air tebu lagi. Air apa nasi makan pula sedap. Allah. Nah, jadi. Lalu. Makan tak banyak tapi kenyang molek. Masya-Allah tahan itu hewirah ke ambo ngamu dak-dak muah. Wasa kena dah makan nasi dia kena anak-anak saya pun lalu makan nasi. Muhammad Fikri Pak Aih pun Allah makan teh. Masya-Allah Tuhan ni go dah barakah. Di wasa senok Kama dia wa indahum qasiratut tarfi atrab. Dan pada sisi mereka ahli syurga beberapa isteri yang menyipai yang menyimpankan mata ada atasnya pandangan suami mereka itu isteri sahaja, tidak pandang yang lain pada mereka itu suami. Bersamaan umur sekitar 33 tahun. Apa bagi orang masuk segesa ada orang betina bidadari umur 33 jangan berlaku. Pahara betina tak tengok ke lain, tengok tak laki dia sore kecek betul ni sebab bini kita tak pada ke lain. Tengok tak laki dia ni enggak ada kaduk tengok tepi tak laki ke lain. Bini kita mata tengok jatah lain hak ni puak ni. Ni tak tengok ke lain. Tengok apa dia. Tak tengok langsung, tengok titah pun dak titah bayah ni. Ni dia atas sifat bidadari. Sifat bidadari esok
Tak boleh lah ni hobi ni hok juruh ni. Mana pandai tengok kau abel, kau kadang tak tengok ni teh nak siap sedia bagi orang muttaqin dia panggil. Masya-Allah. Katanya hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Bermula ini balasan tersebut semua duk ayat tadi tu. Ada serga, ada dengan bidadari, ada dengan makan buah kayu. Barang yang dijanji akan kamu bagi hari hisab. Apa hari hisab? Iaitu hari hisab ni hari kiamat. Nah, yang dibalaskan amalan kebajikan dengan hisab. Mengikut buat baik, boleh baik sepening bepai. Hei, supaya dah boleh puasa ni ke, sabit setengah bawah sangat tu. Betul tak ada apa lagi. Orang kerja-kerja ke, orang boleh mata di muktabak. Dipujuk habis 4,000 ti sehari. Pas kira 4,000 ti 10 kup suti weh. Berapa weh? Lepas tu hak timbul nombor 1 sekali dia kata air bakar di dalam payah dicenuk. Berapa sehari weh? Apa tu ekor? 1,900 ekor sehari. Kena cong. Sedap sawana tak tahu. Nama tak pelak puyuk yo wak pandai. Tak ayah kedah. Lepas tu dia mula cerita kata dapur ya buh bawah tu memang dalam tu makan di kakah ya buh dalam tu sedap. Lepas tu silap aku mano air tak ada 19 ekor nama tu. Ram banyak berdoa. Boleh dia mau tak 19. Lah pasal dia. Dia mau kata tak yo ramah ke. Tak ada 19 mampu doa air cepat berdoa. Ada butuh ada dia mau tu. Masya-Allah pi dia mau pehek. Jadi makna tu boleh ramah berdoa tak ini ke. Tak ada. Ni tak dia mau beli wak kelik buku-buku kelik rumah mata. Tak putus kelekau aku. Betul. Tengok kan banyak gitulah. Tengok dan timbul. Lepas tu saya tulis adalah inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ni saya tulis Yesus tulis di dalam bulan Syakban kemarin. Lepas tu buat jadi azimat terus-terus. Saya tulis dah ni. Bahawa ini syurga ni dengan segala nikmatnya rezeki yang kami kurnia atas hamba kami itu berkekalan tidak berputus baginya. Maka ambil tafa'uh ni ni boleh kalah saya tulis boleh kalah ni. Dek mana habis kita ni. Saya buat semua ni. Rezeki habis belajar masuk klik ni. Ni ayat ni dah ni. Ambil sepenuh baik dia panggil bepat tak mana dah kalah tu. Dek cocoh dan lubang mana dah. Tu. Jelah dah ni. Kata hada ini disebut ni bagi segala mukmin. Adapun bagi kafir maka hak tu jawab di antara neraka jahanam. Sabit jawab katanya adapun orang kafir wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Itu sekat turun. Wallahu ni kita kena sebut hak puasa tu sikit-sikit dah saya agak bab puasa ni. Bab puasa penting sangat kita berkecek bab puasa ni. Bab puasa kita kena berkecek bab puasa munasabah. Hanya apa tak meh? Ada dah kalian dengung tu. Tak ada tak apa kau takut ada boleh nak tanya. Ni nah. Tu dia. Ni saya ni dah nak baca bab masalah puasa ni. Ya orang ada ke hak ni sepatut penahan ni nak ayat iman satu. Jadi apa dia nak baca di atas perkara hak yang sunat di dalam bulan Ramadan. Nak perkara baca perkara hak yang disunat di dalam bulan Ramadan. Kalau gitu coba buka email di dalam kitab 9 ni lah. Muka 140 ni. Kita baca rekan-rekan kira.
Temu lagi tu muka 140 ni. Kita tengok ambil rekah-rekah, mudah-mudahan orang boleh dengar klik dapat manfaat. 140 ni. Nah 140 ni duk tengok. 141 40 ni, 140 ni dah. Kata dia faslun pada menyatakan sunat jadi kerja di dalam bulan puasa. Tu mana balas tu nah. Ia katanya pada menyatakan sunat jadi kerja di dalam bulan puasa. Kata bermula sunat makan sahur kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tepat sepertinya bersahur kerana puasa tak kira puasa wajib, puasa sunat. Sunat kita bermakan sahur. Dalam arti bila kita bersahur kerana puasa esok, sunat. Arti kita buat lagu tu di dalam arti junjung perintah Tuhan, maka dapat pahala. Dalil sebedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tasahharu fa inna fis sahur barakatan. Yakni makan sahurlah kamu kerana bahawasa pada makan sahur itu adanya barakah. Ada berkat. Makan sahur ni. Gambar dia pernah sekali di Telubuk. Dulu dia tak buat batas balas tu bawi. Di Telubuk dia tulis buat ahan sahur, dia tulis lagu tu. Lepas tu orang kot lega kot nak lalu nak pergi kot nara ni, dia tengok ahan sahur. Dia duk sekata sahur ni ibu penamu. Dia pun masuk di dalam kedai, dia kata nak makan sahur. Tu dia tak nak makan sahur ke apa nak sahur. Tu akan nasi khabu tak sen nak ahan sahur gitu. Dia sekata sahur supaya ngatum yam kali. Tengok balah dengan tu tak ahan jata sahur namu di antara sebelah balik malam lepas daripada pukul 2 pukul 3 tu sahur lah. Tapi dia suka kata sahur ni benda pasal tu. Padahal makan jatuh di antara tengah malam. Atau makan sahur, dia kata sahur seperti susu ekor, seperti susu kambing gitu kali. Balah. Nah. Hadis ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan lagi sebedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'inu bi ta'amis sahri ala siyamin nahar wa bi qailulatin nahar ala qiyamil lail. Dengan mana nak minta tolonglah kamu dengan makan sahur atas puasa siang hari. Kita nak berkat puasa gagah bisa makan sahur. Sekewah tamas putih tak apa dah. Ais tengok tak apa dah. Asyik dah. Dan dengan tidur waktu qailulah, tidur waktu pagi. Tidur waktu siang hari, tidur pukul 11. Sabit tok guru ya tidur. Baba tak tidur tak boleh. Sabit nak tidur qailulah makna ambil masa sebelum zuhur. Tidur celah tu. Tidur celah tu setengah gaya buat satu urus setengah. Supaya menatu tok naik badai saya ni Abu Rashidi, dia tidur pagi. Dia balas tu dia tak tidur dah. Dia tebak sampai subuh wirid sudah sekitar tu, dia mengajar pukul 7 pukul 8. Dia tidur celah tu dia. Lepas tu dia dak lah. Waktu malam ni pula dia balas tu. Setengah-setengah tu tu kak. Orang ni ambil pukul 11 pagi sampai pukul 12.30 masing-masing tidur. Dia pengambil qailulah. Pada siang hari atas berjaga pada malam. Pasal kerana semaya bukan berjaga tengok bola, bukan berjaga main kerek, tak kena. Jaga kerana nak semaya. Dan masuk waktu sahur itu dengan masuk nisfu malam. Arti lepas pukul 12.30 masuk dah ku. Lepas pukul 12 lebih tu masuk dah. Dan hasil sunat sahur dengan makan banyak atau sedikit tak kira, dan dengan minum dan juga dengan setengah sekalipun. Apa berat tadi dah. Kerana sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu wala bijur'ati ma'in. Yakni bersahurlah kamu jika dengan minum air setengah sekalipun tak apa dah. Ni bini gerak mengepat. Tidur sedap ni. Minum sahur dulu.
Tak ada isak 4 bini tu serok bersetengah. Allah kata sangat. Tak sahur dengan 4 bini. Senih dah. Allah kesusah sahur ni gak taknya bangun. Dan terafdal sahur itu dengan khermu dengan watama weh. Ngambil saya watama rumah masya-Allah dah membuat banyak jenis lah. Hak tu hak muda, hak gapo ada. Boleh makan sedap saya. Saya makan 3 utik kenyir. Lepas tu makan ais weh. Kadang-kadang saya makan ni saya madu capur gitu. Lah. Pasal kerana sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'ma sahurul mukmin at-tamr. Sebaik sahur mukmin buah tamar. Sabit tu sebulan malam makan buah tamar. Lepas makan sahur sikit pergi hotel dengan buah tamar lepas. Tak ada gemik muhabba tu. Nak tak ada buah tamar ke? Ada. Tak ada gemik muhabba tu. Tak ada sangat kok. Saya makan manis hotel buah tamar, sudah makan nasi sushi makan buah tamar 3 biji. Dia. Ya. Dia memang ada bakti manis. Cukup. Molek Cukup ni. gendai lah tu. Tapi makan tak terkalu, kerapok beringat sikit, nak jaga sikit. Habis. Dan mutakhir makan sahur, ni molek sekali. Ni awal makan. Pasal kerana sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu bi khairin la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Yani ada sentiasa segala manusia dan kebajikan selama ada mereka itu makna ma'ajjalu menyegera berbuka semua cepat. Sebenarnya nak kata pomo tak apa nak gaduh. Nedok rebel tamalek kada hamba itik tu. Tak siap. Sebab tak Allah masuk waktu bom halu dah. Tu dia. Bom halu dah. Setengah orang tu gaduh budak tak ada masuk waktu silap di atas terosak kukuknya makan. Ada berlaku mana? Ya terosak ya buh sorok kukuk. Tak sebuhlah puasa ni bahaya. Silap yang amannya Allah gak makan pak. Masuk waktu zuhur, masuk waktu tak boleh. Tu dia. Ada bahasa balas tu. Tu dia. Dan mutakhir sahur. Nah riwayat Imam Ahmad. Kalau itu takhir dobit sekadar mana ikut hak Nabi riwayat hadis. Kata dan adalah tersebut di dalam riwayat hadis yang sahih bahawa sahabat berkata mereka sahabat tasahharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila shalah wa kana qad ruma bainahuma 50 ayat. Yani telah makan sahur kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau makan sahur dengan Nabi, maka bakit kami bersemai subuh dan ada kira antara sahur dan semai itu qada 50 ayat. Setengah tu 60 ayat khilaf ini. Dan satu riwayat 60 ayat. Kalau tu 60 30 ayat ulama dhabitnya 30 minit. Maka 3 bulan masuk subuh kita makan sahur celah tu comel. Saya makan akhir ya di negeri pak petani kita ni semalam waktu imsaknya pukul 4.39. Subuh pukul 4.49. Maka saya makan pukul 4.20, pukul 4.30 makan. Hanya mama yang nanuk siap dah tu cedek-cedek roti sikit banyak makan-makan sudah waktu imsak sudah dah saya. Lepas tu saya faham. Mayalah cuma tahajud ke apa tu. Sebelum subuh saya tak tinggal baca hak Nabi Lepsel. Sebelum subuh widai baca hak ni 100 kali. Tak ada dah harga besar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullah. Baca tu. Kena pada hadis Nabi suruh tinggal hak lain. Baca tasbih dengan istighfar. Rezeki murah sehat. Baca satu kali subhanallah wa bihamdihi subhanallah astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah astaghfirullah. Sudah tu. Dah buat amal lah. Ya tak darul dah. Kata buat amal lagi. Tu saya buat amal tu habis rumah tu.
Nanti nak jazah raya dulu. Pakamah dia buat hak tu lah sebelum subuh apa. Quran Nabi tinggal lagi. Besar tu. Nabi ambil masa tu. Masa antara subuh celah tu sebelum subuh baca ni sebelum mungkin. Tapi dia kata 100 molek. Sebelum makna sebelum subuh. Molek bila tertunggu tu kan. Bacanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahal astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahal astaghfirullah. Ya molek selepas qiyamul lail. Kita sembahyang tahajud akhir atau sembahyang witir nak subuh baca tu dulu. Tasbih serta istighfar. Pak ni lah Habib Umar boleh khalasan pak ni. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullah. Saya buat amat ni. Rezeki murah. Nabi katanya bukan di atas murah rezeki. Bukan rezeki banyak, Tuhan jamin. Saya kata aku jamin rezeki dia. Apa? Tuhan jamin rezeki tak perlu hak ni lagi tak eme. Tuhan jamin. Saya kata siapa dia buat hak ni lepas pada mayat qiyamul lail jaga malam sembahyang tahajud, lepas tu mu baca hak ni, maka hak ni Tuhan jamin. Tuhan jamin halu dah terapkan rezeki. Dia buat Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullah 100 kali. Dia tengok dalam kitab hidayat apa ni hidayatus salikin. Dua alat tu juga. Sebab tu bawa masuk waktu subuh, saya pun semaya sunat subuh sebentar, baca hak saya amal hak kata jaga keluarga tu. Lepas tu dengan menyengai Nabi sunnah Nabi menyengai sebentar kan? Menyengai sebentar mai subuh. Tu dia habis. Tu dia ulah tu nak atas suruh makan sahur lebih kurang gak ulama duk kira gak tak 30 minit lah. Tu masanya. Tak faham gini. Ambil pada makan sahur nak bersubuh tu cukup 30 minit. Kisah Pak Gua nak. Mana katanya ya waktu imsak nak masuk subuh 10 minit. 10 minit tu kita siap-siap dia berosok komo siap panak maka waktu imsak tu boleh lagi. Tapi beringat takut perlu laksana. Supaya api kiau ke lerang tu berhenti dulu. Padahal nak pergi pun boleh. Ya faidan nunggu hak beriknya. Sebab dia meh. Celah tu Nabi maki berkat celah tu. Saya buat balas tu dah. Tu kena buat balas tu. Ni dok ni buat balas lain ni. Habis. Lepas tu hak ni lah hak jadi masalah selaginya Syekh Mustafa. Mana hak kita ni masalah doa. Kata dianya dan sunat kamadia daripada buka puasa. Tak ime. Bukan buka puasa. Dah muka 147. Dia tahu apa baca baik mana dia ambil reka-reka. Muka 47 bawah suk ni memang. Nah, hak saya nak baca dan sunat kamadia berbuka puasa. Bukan tengah nak sebelum buka puasa. Ni kok demo saya dak royak dia tak percaya. Laksana tu, tepi laksana tu ya, muka 147 tu. Dekat bawah. Dan sunat kemudian daripada berbuka puasa mu baca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Apa nak tanya dah? Syekh Mustafa baca masa mana Syekh Mustafa? Baca bila? Kau nak buka puasa apa ya suruh ni? Dia suruh buka puasa sunat lepas kamari pada buka. Sampai tu saya doa atas kaul mu'tamad. Dia makan sikit dulu. Misalnya orang masuk waktu dah kita pun ambil pertama dah. Kita pun baca dah. Hak ambil tiga amalan saya kat selawat 3 kali bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Pak mamuh tamah suti. Atau bersegerak dulu sudah tu baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtu. Tu romuh gilah.
Hak ni hak kaum mu'tamad. Padahal kita nak pergi macam dulu Pak ada kamu mengatakan boleh, tapi hak ulama duk sipir balas ni. Mana baca kama dia. Apa dah biasa tu? Ni saya ni dah paper so bukan dulu juga kan? Ulama duk tarjah balas tu pada hadis namun tanggung bersini. Mana kata pergi baca selepas buka puasa sikit. Mana kita kikir pak wa tamat telah sikit dulu baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Syekh Mustafa baca dulu. Baca dulu boleh ada kan mengatakan boleh tapi hak ni hak mu'tamad palawannya hak ni. Boyak dah ni. Tu ingat dah. Memang boyak lagi. Lepas tu sunat kita tambah lagi pulaknya Allahumma dhahabal zama'u wa batalatil 'aruq wa sabatal ajru insyaallah. Ni tak nak baca tak apa. Lepas tu dan sunat pula dah bewi memberi makan, memberi minum bagi orang berbuka puasa. Ni besar hadis ni. Supaya berbuka ia orang buka puasa dengan dia dengan makanan dan minum ni. Dan kalau dengan sebiji tamak atau setengah air sekalipun. Pasal hadis Nabi man fattara iman falahu mislu ajrihi wala yanqusu min ajri shaimi syai'un. Tengok hadis. Yakni ni pada muka 148 atas 148. Yakni barang siapa memberi memberi perbuat makanan orang yang berpuasa maka ada baginya barang siapa pahala seperti pahala orang puasa. Baik mana? Ni ulama dak takut ni. Bukan pesen ni, bukan tak pahala tak email puasa boleh sejuta. Senjah week kita sampai akal 3 40 bukan. Jadi misalnya seperti aku ni Allah yang puasa hari ni tu gak baca Quran ibadat banyak. Maka ibadat dia buat malam hari ni tu tahawin kita jamu dia hak ya suku dengan sebab barami dia boleh kita. Gitu. Ada pahala hak dia suku. Bukan tak pahala yang hari ni boleh 100 lepas tu hak 100 tu heret duduk kita dekat 90 bukan 100 tu hanya barami 100 dia boleh 100 kita hati. Gitu tak? Hak 100 dia 100 tu. Gitu. Faham? Faham tu balas tu demo dak faham ke mana dia kata ni. Rugi pahala orang puasa senguk demo orang berjam tak segi tu. Bukan balas tu. Tu dia. Pahul itu sahabat setengah-setengah tu dia dia kata rana Allah yang kata amba ni ke semua boleh ya Rasulullah. Dengan sebab Nabi kata wala setengah air pun tak ber. Hak ni saya nak ayat kata seboleh molek kita ni. Tapi payah nak buat macam ni. Semulanya sejik ni saya jamu air batu sampai ke saya telok. 100 kup peti 100 kup orang ada tu lah tak ada buat rano. Tak ada terpakat, pakat 10 kup sore ke. Tak situ air masuk dalam mulut orang tu banyak mana dah. Kalau sejik tu. Bebas tengok kata habis. Saya ke Mekah. Allah, ingat wala ni dah. Atas-atas je. Allah nak sampai tamar ke apa yang tak spring situ. Hak saya pergi hari tu, ya pukul 3 tiap hari. Satu penuh dengan air, dengan susu ke apa dengan Allah. Apa itu dah? Mana nak dah? Sepuluh mula dah. Bermak 10 ringgit. Berarti. Lambang bubuk. Okey. Yalah dah. Yalah. Sebelum kita buat pan ke apa benda? Pan ni pan awak sekali di atas belulan lembu. Pisah ambil dia ni buat. Belulan lembu. Suka. Tak ada baik mana. Jamu we ada kita sedap petik mi payah pandai lagu ni banyak besok roti. Apa yang roti? Buat je boleh buat. Allah, we pergi Mekah. Tidak. Ni makan orang umur kita ni. Yang ni. Tu dia nah. Tu dia jangan-jangan sekali Dan sunat pelapis orang puasa melihara lidah berkata dusta dan mengupak hak orang. Jangan nak berkecek weh. Hak orang boleh patah Dia puasa hak orang bom kecek fok kita pakai patah.
Mengupak tak sah, kecek tak molek tak sah. Kita kecek molek tu dalam bulan puasa kita pisah buat di atas balas tu. Habis. Tu dia. Dan lagi lah sunat bulan sana pula dah malah. Habis baca kitab dengan apa ngaji Mesir dah, ngaji Mesir sini dah. Ngaji Mesir dah ni. Kata dia dan lagi sunat pada muka 149. Dan lagi sunat bagi meninggal segala keinginan yang mubah. Sabit tu makruh jalan kedah dah puasa. Dan kita tengok Allah gerai, tengok Allah biasanya dia teruk cuah tua. Lalu cuah boleh lah cuah gerai. Kalau ikut lah tu roti dia mau kibah roti kok. Dia mengata kok wujud anu masya-Allah boleh banyak-banyak lah. Sungguh yang mau tabak wujud sedap atik. Lembut ngelembat. Tapi saya ingat dulu dah. Jisen dulu yo mula-mula. Kalau nak buka baby, dulu 5 kok suti. Kalau kita nak makan sedap besar pinggir tu potong 10 kok suti. Lah ni mahal dah. Ya buh dengan lada sikit dengan daging dulu daging semelah. Lah ni banyak daging kotak. Kurang sikit. Tak nak ayat. Yalah palu tak ada dah tak nak daging lembu hok pesen semelah kapung ni. Buat mak tabak sedap baby. Lembut. Patut kita hari tu hak pelat sekali dengan roti je. Utuh pah lembut ya. Tu dia. Masya-Allah tak bagi dia kepandaian. Patutlah ni tiru pandai belaka caukau belaka dah. Tu sunat. Kalau itu benar keinginan dia nak berjalan sangat. Nak pergi beli wak kelik dia nak berjalan raw. Tengok dah kedai tu sampai kecak. Tek habis 15 tu tek lidah telai kata tu batal puasa tu. Dan dimakan lagi sunat berbuah darah, sunat meninggal berbuah darah berbekal berpetik tak sah. Buah darah dah puasa tak sah lah sunat. Dan lagi sunat meninggal merasa makanan dan minuman tak sedut rasa, sekecak lepas kecak. Ni kita bukan kecak telai tu batal puasa. Ya kecak balhaning balhaning. Kita ambil tek lidah pak. Lidah komo tubik lah. Ni tek pak. Dia pasal tak ni bos sekali kata batal puasa tu. Waktu bukan kecak minum. Kalau orang duduk dapur kecak baik mana tu? Duk pasal petas sudu dah apa. Ya kecak kita ambil tek lidah tek. Sudah tu? Kek. Rubik baru komo. Ni dak. Sebab bayah ni. Retina wak sup dapur sudu. Luasa tak ikut cap sudu lagi pula. Hak tu batal puasa tu. Merasa bukan mutlang. Kayak kapun kata, you kata tu royak tak boleh kecak. Kena tu royak tapi dia tak faham kelima kecak. Kecak mah kita tek lidah. We rasa masih pedas sudah. Kehek tu bukan telai. We rasa asal dia gitu. Bekas dia bukan telai. Amat tek dia. Sudu ke? Hak tu batal puasa. Mana? Mana? Tak dah boleh. Waktu kat tebik tu boleh. Tu suku. Tu makna kecak mana balas tu nah. Pasal dia takut masuk. Dan lagi sunat meninggal mengucup dan mencium bining. Jadi senyum weh. Namun pasal-pasal isak mulut bining. Tak ada apa. Nyanyi. Tak usah sium minimal sium malai tu. Ada kecil tanya saya kata babo pernah dekat dengan babo masa tak sirah. Ya orang pasal kerja-kerja tak mai. Kamu tak nak pergi ke sahur dak? Tidur dulu. Tidur sampai aku 8 nak pergi ni. Perlu ya tu. Kadang-kadang saya kata basuh sampai tu tak sah lah. Siung bini lah puasa masa hari lain belana dia semula puasa. Hari lain taknya siung. Dia semula puasa. Dia puasa tiada habis. Dan berpeluk sunat berlaku tu. Makruh berlaku tu. Tu sunat jangan berpeluk, sunat di atas jangan kucuk. Jangan sium macam kata. Dan makruh apa waktu lagi bagi orang yang puasa bersugi kepada kelebihan matahari. Bersugi makna beruh gigi. Makruh orang puasa
nak beruh gigi lepas geleceh matahari. Tapi ya kait tak imeh kena jaga tu. Tu dia. Pas apa tak kuruh pala puasa tu. Jangan tu kuruh puasa tu. Kalau kita takut kuruh. Bukan kata puasa kuruh supaya menyata kambing itu dak. Ya gini, bila kita beruh gigi, kalau kita ni beruh kerana niat bersedak gapo tu, orang panggil dengan maknanya makruh, jadi pahala kita tak sepenuh. Tak sepenuh gapo panggil kuruh puasa tu. Lepas geleceh. Lepas geleceh pas atas tali. Lepas. Pas tengok dulu. Hak kata tak boleh ni ya warilah. Jikalau busuk mulut sebab tidur atau sebab makanan dengan lupa atau keji sekalipun. Ini diiktimad Syekh Ibn Hajar tak tufuh. Dia balas ni. Ia katanya dan makruh bagi orang berpuasa bersugi gambar geleceh matahari hingga masuk matahari. Dan jikalau puasa sunat sekalipun habis itu. Dan jikalau berubah mulut sebab tidur, sebab makannya dengan lupa ayam keji bau sekalipun. Inilah yang diiktimad Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tufuh dan jawab dalam. Kali mikuh ni walaupun tidur bau busuk pun sunat makruh juga beruh lepas kecil matahari. Kita pakar ni tak mana? Dia diiktimad Syekh Ramli dan Khatib Syarbini dalam Nihayah dan Muni. Jika berubah mulut sebab tidur atau sebab makan ni dengan lupa yang keji tadi, lepas geleceh tidak makruh. Tak apa ni. Lagu mana kita tidur, kita pergi bangun pukul zuhur, busuk mulut, kita beruh gigi. Tapi busuk mulut dengan sebab tidur atau sebut mulut dengan sebab kita lupa pergi makan benda hak busuk. Sebab bepa ni kak tak ingat kata puasa kelek jiruh di kebun dia tu kelek tegak tak ingat terposo hari ni. Kelek bak terbuak je makan di antar telah semelah. Bini itu kawan yang makan. Kawan tebak. Poso hari ni. Mu tak royak. Telah semelah dah. Busuk mulut pengeleceh pun boleh beruh juga. Kata Syekh Ramli. Syekh Ibn Hajar tak boleh. Dia tak boleh makruh berlaku. Belah tu. Nampak lagi Syekh Mustafa tu? Nampak ke mana? Nampak tak boleh dah puasa. Jangan. Tu dia. Ni dah terkalu kita dah buat ni. Tu di antaranya. Pasal ya basdak sangat di antaranya nah. Habis. Cukup insya-Allah minggu depan ni babo akan nak royak hak ni tak imi. Nak ayat masalah 3 perkara hak tak kena puasa berarti bayar fidyah nak ayat tu pula. Hak ni penting juga ni dah. Pahkamah dia banyak lagi bab tu gini. Ya fidyah puasa, fidyah semaya gapo tu, dia kena berfakir miskin ya. Lama dah tu tak boleh. Kamar dia ada gaya bab seguni tu. Tapi sore pun boleh. Seguni berapa satu fakir miskin sore ataupun 10 orang boleh. Bukan tu mesti kena secukup-cukup sore dak. Supaya kita ni tak urut, supaya orang tua kita tak urut, puasa tak boleh kan? Kita waya suka hari ni lepas subuh, tu suka secukup bibi mari sedekah. Pak bibi mari sedekah. Tak apa, nanti nak ayat akan datang dah. Insya-Allah minggu depan tu ayat. Mana kata saya ayat hari ni tu nak minta ambil bawa semua sampai ke bila-bila. Saya boleh tak kena tanya. Ni tanya pula. Buku di antara bayar fidyah balas mana ni insya-Allah minggu depan saya akan nak baca faslun pada menyatakan fidyah puasa yang wajib insya-Allah minggu depan. Kita ni kalau selama mana dalam pertanding ni kerajaan tak break kita akan mengajilah dah. Tak merah tempat kita ni. Mayat dak apa lagi dah. Kena hak tersemaya tahu tu bit laisuk boleh tu. Apa kemarin saya tanya ke jalan ya royak dah. Dia kata buku semaya tarawih ikut torosak laisuk ni ukuk radio apa ni ikut dah TV ni boleh ya tak hak dia ya balas tu dah. Ya tak fuak dia boleh galah tak sah lah.
puak tu hak dia. Itu juga lagu tu saya tanya ke jalan. Dia kata di ikut jalan dia katanya boleh kalau orang nak turut hak dia ikut hak cara dia ni tak semaya di sejid boleh pakai ikut duk rumah tengok data rotak. Jawabnya di dalam 4 mazhab tak boleh. Syarat nak ikut jemaah antara imam dengan makmum ia ada dhabit tertentu. Dalam masjid jauh sekadar mana pun maka ia dhabit boleh. Lain pada masjid jangan lebih 300 meter. Serta pula tidak ada menyekati antara imam dan makmum. Hanya pergi tak boleh lopak, tak boleh di antaranya orang panggil tak boleh izwirat paling belakang. Kamera tabir ni tak boleh tabir ni. Tabir terbuka luas tu ya tak minat dak pen nak kena redah, tak boleh lagi. Tengok hak mazhab Syafi'inya balas tu. Yang kedua pula kena imam di antara depan makmum, tak boleh di antara makmum duk anduk dia pada imam. Pas kira kita duk dah teratak. Mana kita kena hadap teratak kat tu. Pasti imam muka hadap kat kita ni, boleh ikut dak balas tu. Ya tetok suk muka kat tu. Pasti imam hadap dak kita hadap dak kita imam pas pengang Mekah dia. Biasa saya biasa dengar dia kata pasal tengok di Mekah. Di Mekah dia duk tengok semaya dia muruk tabatah tu. Duk maya. Berapa orang tu. Sehingga ti imam Mekah pesa royak nyeret semaya balas tu. Setengah orang tak ada tu. Semaya balas nu. Orang tu tak ada hukum boleh nyeret semaya balas tu. Kali itu hak semaya mengikut laisuk tu mengikut cara buat ke mazhab Imam Syafi'i dan mazhab yang lain yang 4 tu tak boleh kerana tidak ada rabithah antara imam dengan makmum. Dia syarat semaya pada semaya banyak, semaya gaib ni ikut timil lah mana tak apa dah nah. Semaya banyak semaya gaib tapi syarat kena lepas pada timil semaya. Boleh misalnya orang mati ke Mekah, sebah nyata tersipai Mekah siap dah, boleh semaya gaib. Tapi syarat tak mungkin kita nak hadir ke tempat sana tu. Tapi kena melaku selepas daripada sudah timil semaya. Ada pun semaya jemaah nak ikut seperti mana mata tengok dalam teratak atau tengok dalam video, ikut di antaranya balas tu tak boleh dalam mazhab itu. Mazhab dia yang ambil mana faham balas mana wallahu a'lam. Pernah katanya faham mana tengok di Mekah. Dia kata di Mekah ni tengok ya tu dah hadap waktu belaka, tak ambil mana Mekah kata tak serupa. Mekah ndak kau tu boleh kau ni boleh pasal kan hadap kiblat satu je. Kiblat di antara Baitullah satu. Kita ni di antara dengan Z ya kau ni bukan yakin Z ya ni. Tu pasti imam duk landing. Misalnya tak imam di antaranya duk semaya lalai suk kita duk semaya lubai. Kita hadap lanai tak leh kita duk dulu pada dia. Di Mekah tak apa ya hadap kat tu belakang tak kira pihak mana-mana pun Baitullah dak sini ni hadap kau ni hadap kau ni hadap ni tak apa. Payah nak ambil hak Mekah ni buat banding seperti tempat kita ni tak boleh. Tengok Mekah tu muhaddak lah ni hadap lah lepas imam duk mana-mana. Dia biasa pergi ke Mekah ya katanya orang duk di bilik nu ikut tu imam jawab balas tu piyo ikut. Sabit tu lah Tok Syekh kata nak minta para hujat kita ni mari di Mekah dah jangan buat ikut dia setengah-setengah orang buat duk di bilik ni ikut di Mekah ni. Dia kata boleh tak tahu hak tu. Dia buat cara dia je. Lepas ni dah terosak hak dah terotak kau teruk lagi. Gimana? Tak boleh hotel bukan masjid tak terus. Ada pun supaya demo banding gini. Raja tak payah dekat masjid rumah dia. Raja tak rumah dia ikut imam boleh dekat masjid ya. Rumah raja ni ke masjid dia tu. Sabit dia motor raja tak turun ni. Raja tak apa dia ikut masjid hak dia dekat masjid. Supaya masjid kita ni buat apa bilik pun. Asal jangan pintu selok boleh turun kepada tak imam ya. Maka boleh ikut masjid. Dah sejid kan sabit supaya ni. Misalnya sejid ni kan orang duduk luar ni. Tak imam duduk sini, dia duduk luar sana duduk sini. Tak boleh ikut ni. Tak boleh ikut. Tak boleh ni. Sini tak apa. Ada kalau duduk pintu biran tak apa. Duduk luar sambi ni. Duduk luar sambi pagar, bukan seluar pak bayah duduk luar pagar sejid ni. Inilah luar sambi sejid ni lah. Duduk sana tu. Nak ikut dia kena duduk dak tu. Pintu tu.
Yang duduk sini lagi tak boleh Datuk Email ni. Dan kena hundur belakang tak boleh. Hak ni saya penuh di antaranya kritik sekali. Lepas tu kritik sekali kena di atas mereka itu lah. Saya berik. Tak boleh duduk semayang-mayang ni. Ya kata dia mau duk buat apa cakap dia boleh buat suku. Maya raja dah dak ke sana penuh. Ya tak boleh. Dia kena duduk pintu tu. Pintu tu agak boleh masuk ke email ni. Tak apa. Syarat dia khusus soal ni. Tanya pada masjid paling belakang tak apa kau duduk email. Ya syarat dia atas jangan selok koci je. Tak serupa masjid dengan tempat ada masjid. Sahabat di Mekah pada hari tu Allah nak jawab jum mula-mula sekali muju para tok rugi. Lagu mana dia buat lok-lok, dia payah sekat dengan tali. Dah, sekat dengan tali masa tu masjid ada lagi Mekah. Buat sekat dengan tali, kat dengan tali apa macam tali apa dah? Tali plastik. Pas main dah tu. Tu kata, "Talih pada ni. Nak ikut tak email tak boleh no." Pasal nak gedah tak boleh kau apa ni paling belakang tak boleh ni. Kena weh. Tengok. Suka masa dulu. Tengok tu. Sepuan misalnya bala rumah saya, okey. Bala rumah saya tu atas tu tak betina duduk. Lepas tu bapa sebuka sama pintu sekadar teluh gis. Buka spek tak boleh. Buka spek Nabi kata kena gedah. Maksud dia kata tak boleh. Mana? Buka sini. Bila tak main boleh pintu sini boleh ni. Sabit setengah ke Jumat sejid buat pintu situ. Dah support ni. Mai sejid molek Sini suti lagi masjid. Comel. Mana orang duduk situ boleh ikut sini. Kan luar tak apa. Luar ni dah sejid nak luar ni. Buah ni. Buah ni ikut gaya bila luar ni. Buka pintu tu. Pintu. Supaya banyak dia menurut lakah tu image semaya tak boleh balas tu dah. Insya-Allah ikut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Alladzina ulaika anhum ghafilun. Qad aflaha man qala la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. Ha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakat niat aku menjadi pahala baca dan tahlil dan pahala mengaji kita ni. Hadiah kepada Nabi dan Rasul dan para sahabat-sahabat dan para keluarga Nabi dan pada wali dan para tutuk guru. Khusus buat ibu bapa kita, datuk kita. Patut anak wi nama apa? Ilham. Ni wi ni dia ikut saya semua ni. Ya ni dia kerja tamu. Patut anak ya masya-Allah ngaji nak cuk dah. Janguk anak ya. Apa tengok tu kan, tengok besar sikit. Dia ambil kembali because seminggu dah. Tapi ya sabar wi. Ki jadi uzur penyakit pasal cerai budak babi. Cerai kat kepala mati. Lepas tu kita niat sapa kepala kepada ilham dah. Dan kepada seluruh kita orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftih alaina futuhan. Allahumma alimna. Allahumma alimna. Rabbana atina wa sallallahu wa sallam